أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat walafiat, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita ini dengan kita membaca surah Fatihah, dan mudah-mudahan dengan berkat surah Fatihah Allah Subhanahu wa ta'ala berkatkan pengajian kita, ampunkan dosa-dosa kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan merahmati kedua orang tua kita dan segenap guru-guru kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakit COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, dan juga mudah-mudahan Allah ta'ala berkatkan kita pada bulan Sya'ban dan sampaikan kita ke bulan Ramadan. Wa ala man nawa aslafuna salih, wa ala man nawa syekhuna wa murabbina Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafidh, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Para jemaah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada semalam hari kita telah sama-sama meneruskan pengajian ini. Maka sampailah kita kepada bab yang seterusnya yang memperjelaskan berkenaan tentang berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban atau pada hari Syak. Hari Syak di sini diperjelaskan adalah apa? Iaitu hari yang ragu-ragu. Mungkin dia maksud dengan hari Syak ini mungkin ia sudah sampai waktu ataupun belum, dah masuk ataupun belum, maksudnya bulan Ramadan itu sendiri. Ya, baik, diperjelaskan bahawasanya berpuasa setelah pertengahan bulan Sya'ban atau pada hari Syak hukumnya adalah haram, dan barang siapa berpuasa, puasanya tidak sah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan tasafa ataupun idza intasafa, apabila telah masuk pertengahan Sya'banu, bulan Sya'ban, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa hatta yakuna Ramadan, sampai masuk bulan Ramadan. Sebab itu ya, semalam kalau kita belajar diperjelaskan apa? Salah satu daripada hukum puasa yang dijelaskan haram, dan kalau puasa tak sah adalah apa? Adalah puasa pada apa? Pada hari Syak, iaitu hari ke-30, ataupun diperjelaskan iaitu setelah pertengahan bulan Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban ni dia dalilnya para jemaah sekalian ya. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjelaskan, man shama yauma syak faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam.
Apa maksudnya? Barang siapa yang berpuasa pada hari syak, iaitu hari ragu-ragu, ya, maka ya, hari syak ini, hari ragu-ragu ni pada tanggal 30 Syaban, itu hari syak, ya, maka dia telah menentang syaraknya Abu Qasim. Maksudnya menentang syarak tu bagaimana? Dia telah mengingkari, dia telah melakukan satu perkara yang mana telah melanggar hukum syariat Islam yang telah diajarkan oleh apa? Yang mana syariat Islam ini diajarkan oleh Abu Qasim. Abu Qasim ni siapa? Abu Qasim ini salah satu daripada nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kenapa dipanggil Abu Qasim? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada anak lelaki yang bernama Qasim. Itu dia para jemaah sekalian, ya. Baik. Setelah itu, berpuasa setelah pertengahan bulan Syaban atau pada hari syak hukumnya adalah haram dan tidak sah kecuali pada 3 masalah. Ya, kecuali pada 3 keadaan. Maka hukumnya boleh dan sah. Ya, ambil perhatian para jemaah sekalian. Yang pertama dijelaskan apa? Puasanya wajib. Jika puasa wajib seperti puasa qada, ya, iaitu puasa fardu atau sunat atau kafarah. Tu dia para jemaah sekalian. Saya rasa berkenaan tentang fardu, sunat, kafarah punya puasa ni kita dah jelaskan pada 2 hari yang lepas sudah, ya. Yang kedua pula, jika puasa rutin. Puasa rutin ni apa? Orang ni sudah terbiasa puasa, ya, sudah terbiasa puasa, ya. Contoh, dia sudah terbiasa puasa pada hari Isnin dan hari Khamis, maka tetap boleh dilakukan meskipun setelah pertengahan bulan Syaban. Maksudnya apa? Dia dah terbiasa puasa Senin dan Khamis, akan tetapi bila masuk pertengahan bulan Syaban, kerana dia dah terbiasa puasa, boleh dia teruskan puasa Isnin dan Khamis pada pertengahan bulan Syaban, ya. Ini kalau dia sudah terbiasa, ya. Maksudnya terbiasa ni apa? Sudah ta'addi dah para jemaah sekalian, ya. Yang ketiga pula, jika bersambung dengan tanggal 15 Syaban, maka boleh baginya berpuasa pada 16 Syaban dan seterusnya. Apabila terputus tidak berpuasa, maka tidak boleh pada hari berikutnya untuk berpuasa. Maksudnya apa? Pada tanggal 1 Syaban tu dia dah puasa sampai tanggal 15, lepas tu apa? Lepas tu dia teruskan puasa. Boleh tak dia nak sempurnakan puasa sampailah akhir bulan Syaban? Boleh ke tak boleh? Boleh hukumnya. Dengan syarat dia punya puasa tu mesti sambung para jemaah sekalian. Maksud sambung, ya, berturut-turut. Tapi kalau dah sampai 16 Syaban dia puasa, 17 Syaban dia tak puasa, 18 dia boleh puasa, dah tak boleh puasa dah. Begitu dia para jemaah yang dirahmati Allah, ya. Maka diperjelaskan di sini kesimpulan keadaan dan hukum puasa di hari syak, iaitu hari yang ke-30 daripada bulan Syaban. Apabila sebahagian kaum muslimin melihat anak bulan, akan tetapi masih diragukan, maka ada 3 keadaan, ya. Yang pertama iaitu keadaannya yakin, ya. Yakin dengan apa? Kebenaran khabar dari seseorang bahawa esok adalah bulan Ramadan, maka hukumnya adalah wajib baginya untuk niat berpuasa dan wajib untuk berpuasa, dan hukum puasanya adalah sah. Mungkin esok harinya tidak terbukti bulan Ramadan. Saya ulang sekali lagi, ya. Yang pertama ni iaitu yakin. Yakin bagaimana? Dengan kebenaran khabar, kebenaran berita dari seseorang bahawa esok adalah bulan Ramadan, maka hukumnya adalah apa? Adalah wajib baginya untuk niat berpuasa dan wajib untuk berpuasa, dan hukum puasanya adalah sah meskipun esok harinya tidak terbukti bulan Ramadan. Dengan syarat kena yakin para jemaah sekalian, confirm betul-betul yakin. Tu dia, ya, tu dia.
dia apa? Kenapa perlu yakin para jemaah sekalian? Sebab pada tanggal 30 Syaban kaum muslimin melihat anak bulan tapi masih tak confirm, tak jelas, ragu-ragu masih. Tu dia. Ya. Yang kedua pula bagaimana? Ya. Kedua, jika memiliki perkiraan yang kuat atas kebenaran khabar dari seseorang bahawa esok adalah Ramadan. Ya, memiliki perkiraan yang kuat. Memiliki perkiraan yang kuat di sinilah para jemaah sekalian adalah apa? Adalah kita dapat perintah untuk berpuasa besok. Tu dia. Ya. Atas kebenaran khabar dari seseorang bahawa esok adalah bulan Ramadan, maka hukumnya adalah sah untuk niat berpuasa Ramadan dan sah untuk berpuasa, dan hukum puasanya adalah sah. Jika pada malam harinya terbukti bulan Ramadan, dan jika tidak terbukti maka tidak sah puasanya. Begitu dia para jemaah sekalian, ya. Baik. Seterusnya, yang ketiga pula, jika ragu dengan kebenaran khabar dari seseorang bahawa esok adalah bulan Ramadan, maka hukumnya adalah haram untuk niat berpuasa. Tadi pertama dia dah yakin, kedua dia memiliki perkiraan yang kuat, ketiga ragu-ragu. Ya, ragu-ragu para jemaah sekalian, ya. Maka bagaimana hukum dia para jemaah sekalian? Hukumnya, ya, ragu-ragu dengan kebenaran khabar dari seseorang bahawa esok adalah bulan Ramadan, maka hukumnya adalah haram, dan niat berpuasa Ramadan hukumnya adalah haram untuk dia niat puasa di bulan Ramadan, dan haram untuk berpuasa, dan hukum puasanya adalah tidak sah meskipun esok harinya terbukti bulan Ramadan. Ini kalau dia ragu-ragu para jemaah sekalian, ya. Ini banyak sekali dijelaskan di dalam beberapa keterangan-keterangan para alim ulama, banyak sekali dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih para jemaah sekalian, ya. Banyak sekali dijelaskan, ya. Kesimpulan tadi, tiga macam perkara tadi tu, satu yakin, dua satu yakin, dua memiliki perkiraan yang kuat, ya, tiga ragu-ragu. Ini tiga macam perkara ni banyak sekali disebutkan di dalam apa? Di dalam keterangan kitab-kitab fikih. Tu dia para jemaah sekalian, ya. Baik. Itu faedah yang pertama, ya, berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang puasa pertengahan bulan Syaban atau pada hari Syak. Maka sekarang kita masuk pada faedah yang kedua pula. Apa dia? Menyebut tentang bulan Ramadan. Menyebut Ramadan ni, ya, tanpa ditambah dengan lafaz bulan, hukumnya adalah tidak makruh. Orang sebut syahrul Ramadan ataupun bulan Ramadan, ya, adalah hukumnya tidak makruh menurut pendapat yang kuat, dan sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah makruh kerana diriwayatkan lafaz Ramadan adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah sabdakan? La taqulu jaa Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illahi ta'ala, walakin qulu jaa syahru Ramadan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya, di dalam kitab Sunan Kubra fi Siyam, ya, di dalam kitab sunannya Imam Baihaqi pada bab puasa. Apa maksud daripada hadis Nabi SAW? Iaitu janganlah kalian mengatakan telah datang Ramadan, ya. Sesungguhnya Ramadan adalah nama daripada beberapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi katakanlah telah datang bulan Ramadan. Tu dia para jemaah sekalian, ya. Hakaza, begitulah dia. Perkara faedah yang ketiga pula diperjelaskan. Tertib darjat keutamaan bulan-bulan Hijriah. Tertib darjat keutamaan bulan-bulan Hijriah adalah sebagaimana berikut. Yang pertama,
ya, bulan Ramadan. Kedua, bulan Muharram, ya. Ini maksudnya, ini yang saya jelaskan ini apa para jemaah sekalian? Ini adalah tertib keutamaan bulan-bulan Islam. Ya. Yang pertama sekali bulan Ramadan. Yang kedua bulan Muharram. Yang ketiga bulan Rajab. Yang keempat bulan Zulhijjah. Yang kelima bulan Zulqa'dah. Yang keenam bulan Sya'ban. Dan yang ketujuh bulan-bulan selainnya sampailah 12 bulan. Ya. Baik, faedah yang keempat, keutamaan beberapa waktu. Waktu yang bagaimana utama? Para salafun salih, iaitu ulama-ulama yang terdahulu, berkata, satu, paling mulianya dari dalam masa setahun ialah hari Arafah. Dua, paling mulianya hari dalam masa seminggu adalah hari Jumaat. Tiga, paling mulianya malam dari masa setahun adalah malam Lailatul Qadar. Empat, paling mulianya bulan dalam masa setahun adalah bulan Ramadan. Ya. Tanda-tanda masuk bulan Ramadan. Macam mana maksudnya ni tanda-tandanya? Tanda-tanda masuk bulan Ramadan terbagi kepada menjadi dua bahagian, sebagaimana berikut. Yang pertama, tanda yang digunakan oleh seluruh umat Islam, iaitu apa? Telah sempurna bulan Sya'ban 30 hari berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma alaikum fa akmilul iddata 30 yawman. Riwayat Imam Baihaqi, ya, hadis ini. Apa maksudnya? Berpuasalah kalian ketika melihat hilal, iaitu anak bulan, ya, iaitu ketika melihat hilal anak bulan pada bulan Ramadan, dan berhentilah berpuasa ketika melihat hilal, iaitu anak bulan pada bulan Syawal, dan jika tidak nampak bagi kalian anak bulan untuk bulan Ramadan, maka sempurnakanlah jumlah hari di bulan Sya'ban selama 30 hari. Ni dia para jemaah sekalian, ya. Dan yang kedua pula bagaimana para jemaah sekalian? Yang kedua, tanda-tanda masuk bulan Ramadan bagaimana? Terlihatnya hilal, iaitu anak bulan, oleh seseorang yang memiliki sifat adil. Adil ni bagaimana para jemaah sekalian? Iaitu orang lelaki yang baligh. Apa arti baligh? Cukup umur, berakal. Berarti apa? Dia sihat, dia bukan orang gila, ya. Dan bukan pula orang fasik. Orang fasik ni apa? Orang yang bermaksiat. Ni dia, ya. Sebab itu bila nak tengok anak bulan ni para jemaah sekalian, dia apa? Sebahagian daripada negara-negara, biasanya para mufti-mufti, para alim ulama, mereka naik lihat anak bulan. Sebab apa? Tak boleh sembarang-sembarang, ya. Tahu-tahu tengok, ini saya dah nampak ni bulan ni adalah. Padahal apa? Bukan bulan, tapi apa? Lampu kelip-kelip, dia nampak macam bentuk bulan sabit, kelip-kelip, itu bulan. Tak boleh para jemaah sekalian. Ya. Dan telah dilaporkan hal tersebut kepada hakim, dan hakim telah menerima kesaksiannya, maka wajib bagi umat Islam di negara tersebut untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW daripada Ibn Abbas. Bagaimana bunyi hadisnya? An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, jaa a'rabiyyun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitu hilal, yakni hilal Ramadan. Faqala atashhadu an la ilaha illallah? Qala na'am. Qala atashhadu anna Muhammad Rasulullah? Qala na'am. Qala ya Bilal adzin fin nas an yasumu ghadan. Apa maksudnya? Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, moga-moga Allah Ta'ala meridai kedua-duanya, iaitu apa? Sayyidina Abdullah bin Abbas, kedua-duanya mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya.
Abdullah sepupu Nabi, Abbas pakcik Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Tu dia. Ya, Abbas bin Abdul Muttalib. Naam. Memperjelaskan apa para jemaah sekalian? Telah datang seorang apa? A'rabi. A'rabi ni apa? Boleh kita katakan adalah apa? Seorang Arab Badui. Ya, orang kampung, orang asli, yang begitulah dia, ya. Sebab itu ada sebahagian hadis mengartikan, ya, ada sebahagian sebahagian terjemahan mengartikan maksud A'rabi itu apa? Orang yang tinggal di kawasan pendalaman. Maka dia datang kepada Nabi SAW seraya berkata, sesungguhnya aku melihat hilal, aku melihat anak bulan untuk bulan Ramadan. Maka Nabi SAW tanya kepada dia, apakah engkau bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Dia pun berkata, ya, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Apakah engkau bersaksi bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah? Dia mengatakan, ya, aku bersaksi bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan kepada Sayyidina Bilal untuk Sayyidina Bilal apa? Mengkhabarkan kepada orang-orang Islam untuk berpuasa. Ya, Sayyidina Bilal pun mengkhabarkan orang-orang Islam untuk berpuasa. Macam mana cara mengkhabarkan kepada orang Islam, para jemaah sekalian? Ya, ada sebahagian para alim ulama menjelaskan apa? Azan, katanya. Dia tak ada, dia maksud azan tu bukannya masuk waktu sembahyang tau, tapi itu announcement. Ya, dulu zaman Nabi SAW, kalau Nabi SAW nak panggil para sahabat-sahabat untuk Nabi SAW nak memberitahukan kepada sahabat-sahabat tentang sesuatu perkara, maka Nabi akan perintahkan kepada Sayyidina Bilal azan. Ya, seingat saya dulu, kalau dulu dekat kampung apa, kita pukul apa? Kita pukul kentong, pukul kentong kan. Dulu waktu saya dekat pondok dulu, para jemaah sekalian, ya, setiap kali bila nak masuk waktu, bila nak azan, nanti dia pukul beduk tu, dong 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 dong, ya. Ini nanti apa? Kiai akan suruh pukul beduk, ya. Kiai nanti cakap dengan bahasa Madura, ya. Tapu syong, tapu, kata kiai, ya. Pukul beduk tu, pukul. Nanti apa? Mikrofon masjid pun dihidupkan, jadi bunyi dung 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 bunyi. Nanti keluar dekat speaker, dekat menara semua keluar, ya. Nanti kiai pun buat announcement, ya, pada semua umat Islam yang berada di sekitar kawasan ini. Besok kita mula berpuasa. Malam ni jatuhkan niat. Jadi nanti kejap lagi orang-orang kampung semua datang. Buat apa? Solat tarawih. Gitu para jemaah sekalian, ya. Kita sama-sama doalah para jemaah sekalian, ya. Tahun yang lalu, bulan puasa yang tahun lalu, kita tak dapat nak melaksanakan solat tarawih di masjid-masjid kerana keadaan Covid, ya. Kita dalam keadaan circuit breaker dipanggil, ya, CB, para jemaah sekalian, ya. Mudah-mudahan tahun ini Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kita dapat melaksanakan solat tarawih di masjid, ya. Kalaupun perlu untuk mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan seperti safe entry dan sebagainya, kita ikut sajalah para jemaah sekalian, ya. Kalaulah awak booking masjid untuk solat tarawih tak dapat, awak solatlah tarawih di rumah sendiri dengan family. Begitulah dia. Kalau dapat, alhamdulillah, begitulah dia. Ya. Dah ada jemaah-jemaah yang tanya dengan saya, ada yang WhatsApp tanya, Ustaz, macam mana tahun ni ada tak tarawih dekat masjid? Ya. Ada lagi, Ustaz, macam mana buka puasa ada tak dekat masjid? Saya tak jawab pun. Sebab apa? Saya tak dapat info apa-apa. Nanti kita tunggulah, ya, info daripada Majlis Agama Islam Singapura. Pasti nanti akan ada pengumuman, insya-Allah, ya. Begitulah dia. Baik. Kalau tak dapat, apa nak buat para jemaah sekalian? Ya, kalaulah katakan na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat penyakit COVID-19 ini. Ya, katakanlah terjadi CB lagi. Apa kita nak buat para jemaah sekalian? Kita tak boleh buat apa-apa. Sebab ini di luar kekuasaan kita. Tapi kalau katakan dapat, ya, melaksanakan solat tarawih, ya, tapi kita perlu apa? Kita perlu ikut undang-undang dengan buat safe entry, mesti ada social distancing, keluar dari rumah mesti pakai mask, habis dari solat tarawih mesti
pakai mask, kita ikut sudahlah para jemaah sekalian. Apa nak buat? Begitulah dia. Ya. Baik. Sekarang kita akan masuk pada satu bab lagi yang memperjelaskan tentang apa? Tentang masuknya bulan Ramadan. Masuknya bulan Ramadan. Saya bila tengok para jemaah sekalian ya, berkenaan tentang keadaan kita ni, baik di Singapura ataupun baik di negara-negara lain, berkenaan tentang COVID-19 ini ya, ada juga dari segi kebaikannya adalah apa para jemaah sekalian? Umat Islam itu sendiri perlu faham ilmu fikih. Sebab ada sebahagian keterangan-keterangan ulama-ulama fikih yang mana kita tak pernah mempelajarinya. Dan kerana apa kita tidak pernah mempelajarinya? Sebab kita tidak mengalaminya. Apabila kita mengalaminya, kita perlu faham tentang ilmu fikih. Ya, macam contoh seperti iktikaf. Ya, ada keterangan-keterangan para alim ulama tentang iktikaf. Ya, iktikaf kan selalu kan di masjid. Kalau tak iktikaf dia, kalau nak iktikaf tapi bukan dekat masjid, ini ada keterangan dia, ada cara dia para jemaah sekalian. Sebab itu disebut ilmu fiqh ataupun ilmu fikih para jemaah sekalian. Ya, sebahagian dari para alim ulama fikih memperjelaskan apa? Sajadah mahmulah ataupun masjid mahmulah kata. Ya, sejadah yang boleh dibawa, masjid yang boleh dibawa para jemaah sekalian. Ini ada hukum-hukum fikih. Begitu juga samalah seperti apa? Seperti kita melaksanakan ibadah solat. Ibadah solat apa? Ya, ibadah solat tarawih. Biasa kan kita kan ikut imam. Ya, kita pun tak payah. Dulu biasa kita kalau pergi masjid, kita kan tak payah nak register, tak payah nak save entry. Kita keluar rumah confirm aku dapat pergi masjid. Biasa kan gitu baju. Sekarang tak. Awak keluar rumah belum tentu dapat pergi masjid. Perlu apa? Perlu register. Bila dah register sampai dekat masjid, cek ada nama awak, baru boleh masuk. Itu pun ada lagi undang-undang. Apa? Kena tengok temperature. Temperature awak kalau demam, sakit, batuk-batuk, tak boleh pergi, tak boleh masuk. Ada lagi undang-undang. Bagaimana dibuat undang-undang? Mesti bawa sejadah sendiri. Ini undang-undang para jemaah sekalian ya. Ada juga orang-orang yang menjelaskan, Ustaz, macam mana ni Ustaz? Kita nak patuh undang-undang macam apa? Kita kena balik kepada ajaran Nabi SAW. Nabi SAW memperjelaskan tentang ulul amri. Ulul amri ni bagaimana para jemaah sekalian? Orang yang memerintah kita. Jadi sekiranya kalau orang yang memerintah kita itu tidak bercanggah dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala, katakan contoh, ya, ada kekuasaan ataupun pemerintah memperjelaskan apa? Semua umat Islam dekat Singapura tak boleh sembahyang. Itu bolehlah kita buka mulut. Ini langgar undang-undang Allah Taala. Contoh begitu. Kerana apa? Tak ada sebab. Tahu-tahu dia tak kasih orang sembahyang. Dia tak kasih orang pergi masjid. Tak ada sebab. Tapi kalau ada sebab, kita patut patuh. Sebab apa? Ada hadis daripada Nabi SAW memperjelaskan apa? Walaupun adalah seorang hamba yang menjadi penguasa dan ia memerintah kamu, selagi ia tidak melanggar undang-undang Islam, maka wajib kamu patuh padanya. Ini ajaran Nabi SAW. Jadi kita jangan marah-marah lah. Jangan ngamuk-ngamuk. Apalah Ustaz, saya biasa buka dekat masjid tau Ustaz. Ini saya tak dapat buka kat masjid gini. Apa nak buat para jemaah sekalian? Kerana apa? Ni dah luar daripada apa? Dah luar daripada kemampuan kita. Kita dah tak boleh buat apa-apa dah para jemaah sekalian. Begitulah dia. Ya, hakadha, begitulah dia. Nanti insya-Allah bila sampai kepada bab yang tertentu, insya-Allah nanti kita akan kongsi pendapat bersama, insya-Allah. Ya, baik. Masuk bulan Ramadan. Bagaimana masuk bulan Ramadan? Masuknya bulan Ramadan dapat terjadi hanya dengan kesaksian satu orang yang bersifat adil, iaitu begitu juga hukum yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Contoh seperti apa?
solat tarawih, i'tikaf, solat sunat witir secara berjemaah. Ini contoh-contoh yang mana menjelaskan apa? Oh, dah masuk bulan Ramadan. Awak nak pergi mana ni malam-malam keluar ni? Pukul 9 keluar ni. Oh, saya nak pergi bawah kolong lah. Apa pasal? Ada buat solat tarawih. Dah masuk bulan puasa dah lah. Oh, malam ni first day, malam ni malam pertama ke kita mulakan solat tarawih? Ya, malam pertama. Itu tandanya dah masuk bulan Ramadan. Jadi wajib kita jatuhkan niat. Begitu dia para jemaah sekalian. Lain halnya jika keluarnya bulan Ramadan atau bulan lain selain bulan Ramadan, maka wajib dengan kesaksian 2 orang adil, tidak cukup dengan 1 orang. Lagi satu dijelaskan, lain halnya jika hukum yang tidak berhubungan dengan puasa, iaitu puasa Ramadan contoh, kewajipan membayar hutang atau jatuhnya talak atau pembebasan hamba yang dikaitkan dengan hari pertama di bulan Ramadan, maka harus dengan kesaksian 2 orang adil, tidak cukup dengan 1 orang, kecuali jika masalah-masalah tersebut berhubungan dengan orang yang melihat hilal, yang melihat anak bulan, maka cukup kesaksiannya meskipun hanya 1 orang. Ini tanda-tanda masuk bulan Ramadan, tapi saya rasa kita pun sedia maklum lah, sekarang ni dah canggih dah para jemaah sekalian, dah canggih dah. Dulu mungkin kita kena kita kena tunggu azan dekat masjid ke, ataupun kena tunggu mana rumah orang yang ada radio tumpang dengar boleh tak, ataupun dulu kita kena pergi rumah penghulu tunggu ke macam mana ke. Sekarang tak payah para jemaah sekalian, sekarang semua canggih, pakai handphone picit tak kita dah boleh dengar. Tengok ni pengumuman sekarang pun kita pun pakai time tengok, kita tengok pada hari ini, katakan ini sekejap lagi ni 7.30 ni radio ni berita tau, ini lepas berita mesti ada announcement. Kita pun tunggu kepada jemaah sekalian kan dia. Once ada announcement aja, mufti jelaskan bahawasanya esok adalah puasa, maka kita pun jatuhkan niat, selesai, habis cerita. Kita pun solat tarawih, habis cerita para jemaah sekalian. Case close, senang. Tak payah kita nak kecoh-kecoh, tak payah kita nak bilang apa, ni biar betul mufti ni tarawih ke apa, puasa ke tak, macam tahu je ini tengah covid apa semua. Takkanlah mufti tu orang bodoh para jemaah sekalian. Mufti tu orang alim, tak boleh suka-suka. Setiap apa yang keluar daripada mulut orang alim itu sudah pasti ada barakahnya para jemaah sekalian. Begitulah dia, hakadha, baik. Tanda yang digunakan untuk individu. Ini tanda-tanda digunakan untuk apa? Untuk perseorangan. Tentang masuknya bulan Ramadan maksudnya. Yang pertama, orang fasik, hamba dan para wanita jika melihat hilal, iaitu anak bulan untuk bulan Ramadan, maka wajib bagi mereka untuk berpuasa bulan Ramadan. Mereka sendiri nampak, maka wajib mereka berpuasa. Yang kedua, orang yang mendapat khabar dari seseorang bahawa mereka telah melihat anak bulan, maka perincian hukumnya adalah seperti berikut. Apa dia diperjelaskan oleh para fuqaha? Idza kana al-mukhbiru mawthuqan, katanya. Mawthuqan, thiqah. Apa maksudnya? Jika yang membawa khabar tersebut termasuk dalam golongan orang-orang yang boleh dipercayai percakapannya, maka hukumnya wajib berpuasa. Maka hukumnya wajib berpuasa. Lagi satu, idza kana al-mukhbir ghaira mawthuqin bih. Apa maksudnya? Jika ada seseorang yang membawa khabar berita tentang dan juga seseorang itu termasuk dalam golongan orang yang tidak boleh dipercayai percakapannya, maka tidak wajib untuk berpuasa, kecuali jika ia mempercayai khabar tersebut, maka hukumnya wajib berpuasa. Ini terpulang kepada individu para jemaah sekalian. Terpulang kepada individu. Kalaulah katakan ada orang gurau-gurau, aku dah dengar lah puasa tau, aku nampak anak bulan tau, kali besok orang tu pun puasa, tahu-tahu dia ketahukan, aku bedek dengan kau, padahal belum pun puasa. Apa jadi para jemaah sekalian?
orang yang buat yang bedek-bedek ni, dia tanggung dosa besar. Haram, tanggung dosa besar dia. Ini hukum Allah, tak boleh buat main. Hukum Allah tak boleh buat main. Solat, puasa, zakat, haji, ni semua tak boleh buat main para jemaah sekalian. Ya, tak boleh suka-suka kita nak buat suka hati kita. No. Ya, tak boleh para jemaah sekalian. Hati-hati kita. Ya. Baik, yang ketiga pula, mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan jalan ijtihad. Ijtihad tu apa? Dia sendiri usaha untuk ambil tahu macam mana dah masuk bulan Ramadan ke belum. Satu, dengan dia mendengar suara beduk seperti tadi saya jelaskan, dung 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 dung. Ya, kebiasaan. Kenapa dia dengar suara beduk? Sebab dekat kawasan dia tu, kampung dia tu, selalu ada pengumuman seperti ini. Ataupun apa, mungkin dia pakai kentung, tong 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 tong. Macam kampung-kampung dulu para jemaah sekalian. Sebab itu tadi awal-awal saya bilang, sekarang ni dah canggih dah, ya. Tak ada beduk, tak ada kentung. Sekarang ni picit telefon dah boleh dengar azan dah. Gitulah dia para jemaah sekalian. Hakadha, ya. Baik. Kita teruskan sikit para jemaah sekalian, ya. Kita teruskan sikit. Waktu isyak pun sekejap lagi dah nak masuk dah, ya. Baik, waktu isyak dah nak masuk. Agak-agak pukul berapa waktu isyak ni para jemaah sekalian? Isyak 8.25. Kita ada lagi 5 minit lagi. Ya. Baik, kita teruskan sikit para jemaah sekalian, ya. Bab yang memperjelaskan puasa lebih dari 30 hari. Ni yang macam ni. Ya. Baik. Dijelaskan, jika seseorang berpuasa berdasarkan khabar yang dibawa oleh orang yang bukan adil, ya, dan dia mempercayai khabar tersebut, kemudian setelah sempurna puasanya 30 hari, dia tidak melihat anak bulan, ya, untuk bulan Syawal, maka soalan dia, apakah boleh baginya untuk tidak berpuasa? Di sini terdapat perbezaan pendapat para alim ulama, ya. Satu, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfahnya, iaitu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Tuhfahnya, ya, hukumnya adalah wajib untuk tetap berpuasa pada hari yang ke-31. Dan lagi satu, pendapat apa? Imam Ramli di dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj adalah hukumnya boleh untuk tidak berpuasa pada hari yang ke-31. Ya, begitulah yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, khabar-khabar daripada para alim ulama. Baik para jemaah sekalian, mendapat khabar, ya, bab lagi satu, mendapat khabar dari Nabi Muhammad SAW dalam mimpi bahawa esok adalah Ramadan. Macam puasa ke tidak tu para jemaah sekalian? Kerana waktu isyak pun dah nak masuk, kita stop sampai di sini para jemaah sekalian, ya. Tengok dengar best tajuk dia. Ustaz, ini mimpi Nabi ni. Nabi bilang besok puasa ni, macam ni. Bolehlah Ustaz. Sorry lah, minta maaf para jemaah sekalian. Waktu dah nak masuk dah, ya. Dah nak masuk waktu isyak, kita berhentilah para jemaah sekalian, ya. Terima kasih atas kehadiran para jemaah sekalian, dan insya-Allah besok hari Khamis, malam Jumaat, ya. Insya-Allah besok kita akan mengadakan pengajian ini juga secara online, dan insya-Allah besok pun kita akan adakan bacaan majlis ratib Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, dan kita akan membaca kitab kitab nasihat agama dan wasiat iman, kitabnya Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, insya-Allah, ya. Baik para jemaah sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkatkan pengajian kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa-dosa kita, makbulkan semua hajat-hajat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.